Selamat datang ke channel Yes TV. So hari ni aku nak bawa korang pergi jumpa seorang. Dia dulunya dia craniophile je, tapi sekarang jadi jutawan sebab jual produk orang. Kita ni boleh jadi inspirasi kepada korang semua. Jom kita pergi cari dia dekat office. Alright, jom. Okay, pergi kat office dia. Kita tengok ada ke tak ada dia. Alright, ni office dia. Okey, jom kita pergi cari dia. Mana ada dah. Ni dia. Okey, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Syafiq. Alamak bang. Baru sampai? Baru sampai bang. Bang. Ya. Apa perkembangan sekarang? Nak sembang sini tak best lah. Jom kita pergi lepak. Kerja. Jom. Lepak boleh Lepak. Ada masa? PKP mana ada lepak luar? Lepak sini je. Lepak sini aja jom. Ada masa Syafiqnya pasal masa kena ada. Alright, okey. So kan, saya hari ni datang kat sini. Saya nak jumpa abang sebabnya saya nak tahu cerita pasal abang. Cerita pasal abang? Kau ni macam baru kenal lah abang. Yelah, saya memang dah kenal abang, tapi ada orang yang nak tahu cerita pasal abang ni. Sebab saya kenal abang dah berjaya. Ini kisah sedih ni. Ini pun jadi kisah sedih tau. Sebab saya buat vlog ni untuk saya punya subscriber. Sebab sebelum ni saya buat cerita pasal bola. Jadi saya nak buat satu konten yang bagi inspirasi kat orang. So saya pilih abang untuk yang first kali. Dulu asalnya abang ni macam mana? Abang dari mana? Boleh tak kenalkan diri abang? Apa pun terima kasih pada Syafiq. Ini nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Nur ataupun lebih dikenali sebagai Faiz Nordin. So abang ni sebenarnya berasal daripada, kalau lahir kat Kedah lah. Tak macam orang Kedah kan? Memang dia tak bawa padi kan. Kalau bawa padi tu memang nampak lah orang Kedah kan. Jadi bila dah lahir kat sana, membesar di KL, di Pantai Dalam, di kawasan Setinggan Pantai Dalam. So daripada kecil membesar kat kawasan Setinggan sampai tahun 2004 rasanya. 2004 kami sekeluarga dipindahkan ke kawasan flat PPR. Jadi kawasan Setinggan tu roboh lah. Bekerja dulu sebagai fast food, buat part time lah. Sebab banyak juga saya dengar cerita abang punya kerja sebelum abang berjaya. First kerja abang buat apa? Tapi masa tu tingkatan 4. Tingkatan 4 abang dah kerja? Tingkatan 4 dah kerja dah. Part time kerja dekat Taza, tak salah abang, kedai ayam Taza dekat Jalan Telawi Bangsa. Sebagai boiler man. Ingatkan buaya ni. Bukan. Jadi abang panggang ayam. Lepas tu rasanya masa tingkatan 5 pindah pula buat dekat fish shop Sogo. Abang kerja part time kat kedai ikan, nama dia fish shop. Masa abang sekolah lagi abang dah kerja. So jadi lepas habis sekolah, apa pula abang kerja? Abang dah berniaga ke ataupun abang buat apa sebelum tu? Lepas habis sekolah, masa tu abang sambung bekerja dekat storekeeper dekat Guardian. Dekat gudang dia yang besar tu. Jadi abang tukang masukkan barang dalam kotak tu untuk hantar dekat mana-mana branch dia lah. Berapa gaji bang masa tu? Bawah 1,000 rasanya. Lepas abang dah berhenti kerja Guardian tu, abang nak sangat kerja yang smart, yang pakai kemeja, yang duduk dekat office, kerja ikut office hour kan. Dapat kerja sebagai craniophile. Pergi interview, alhamdulillah dapat. So jadilah bermulalah career sebagai seorang penyusun file masa umur 20 tahun. Daripada tak tahu susun file sampai abang boleh expert tau. Expert menyusun file. Peringkat awal nak susun satu file, bayangkan dia punya store besar. Store dia besar. Yang jaga seorang ada ribuan file. Tapi bila dah 3 tahun abang kerja, abang jadi master tahap dewa. Abang jadi expert. Tahun yang ketiga tu barulah tahun yang pertama abang nak rasa bonus dalam sektor makan gaji. Jadi abang tak pernah rasa bonus sebelum ni. Dah kerja macam-macam sebelum. Dah tetap baru dapat kan. Bila dah permanent tu, alhamdulillah rasa, kali ni aku dapat bonus. Tapi itulah dalam tu excited, tiba orang lain dapat bonus, abang punya bonus setengah bulan gaji. Orang lain 3 bulan gaji, 2 bulan gaji, abang setengah bulan. 3 tahun kot.
Abang bekerja gila-gila jaga sistem file kan. Abang tak pandai kipas. Ya, itulah. Mungkinlah abang tak pandai nak kipas kan. Tapi saya ada dengar masa abang kerja tu pun abang ada buat part time juga. Ya. Jadi sampai nak bocorkan tayar orang. Itu siapa cerita tu? Siapa cerita tu? Dia macam ni tau. Okay. Masa abang kerja Granifile, first kereta abang beli masa tu kereta Wira, dia tak payah bayar down payment. Jadi orang yang dah ada gaji, gaji tetap setiap bulan, permanent pula, senang nak apply. Tak nak abang kena fikir apa benda nak buat. So abang buatlah repair tayar orang. Tayar man. Abang tanya dengan dia lah. Yang abang kerja tu, yang selalu yang saya nampak dekat tepi batu ada tulis nombor telefon. Abang pernah tukar tiup tu. Itu kerja abang. Itulah abang mencari maksud. Bukan mencari maksud. Setiap malam doa lah, minta lah ramai orang tayar pancit. Abang kena doa. Itu yang saya dengar tu. Abang kena doakan bagi ada orang susah supaya abang dapat RM20 ataupun RM30 malam. Jadi abang buat satu kerja lagi lepas balik daripada Punchcard Granifile 5.30. 3 kerja dalam satu masa. Pukul 6 abang kena sampai dekat Mid Valley. Mid Valley lah. Abang kerja dekat Jajasko, jaga kasut Larry ataupun jaga bahagian baju. Okey bang. Tadi kita dah cerita lah pasal yang tadi. Okey, so kalau kita nak sambung balik yang bermulanya abang berniaga, tapi saya nak tahu sikit lah sebab saya tengok belakang-belakang ni ada macam lighting, ada studio apa benda semua ni kan. So sekarang ni apa yang abang tengah buat? Okey, inilah rumah baru kan. Sekarang ni bila masuk pandemik, dah masuk tahun yang kedua, abang sedar kita tak boleh nak buat offline. So abang dah mula bawa pendekatan secara online lah. So pun dalam keadaan PKP, dan satu sudut ni abang buat khas untuk buat Zoom meeting ataupun nak buat live Facebook. So abang buat bisnes kan semua daripada online saja. Semua online 100%, tapi dia live. Okey. Dia live lah. Okey bang, so kita nak sambung balik yang tadi. Boleh. So apa perniagaan pertama yang abang buat? Okey, perniagaan pertama yang abang buat sebenarnya lepas abang berhenti kerja. Sebab ada satu malam abang cari tayar pancit dengan kawan abang, accident. Itu orang mabuk langgar di belakang, kaki kanan abang patah. Jadi bila kaki patah ni, abang dah stuck. Tapi nasib baik kerja yang Granifile tu diberi cuti bergaji. Diberi cuti ada gaji kan, okey lah. Tapi bila dah patah tu tak boleh nak buat 2-3 kerja. Jadi abang fikir apa nak buat. Masa tu kaki dah okey sikit. Jadi abang fikir aku nak berniaga jual burger. Jual burger. So abang mulalah pinjam kawan yang pernah buka stall burger tapi dah lingkup. Abang pinjam stall abang letak bawah flat abang. Lepas tu abang buka daripada stall burger tu jadi gerai. Jadi gerai maknanya ada makanan lain, ada goreng-goreng, ada bihun sup yang mak abang buat kan. Okey bang, so apa lagi abang buat lepas tu? Lepas abang jual burger, apa lagi abang buat? Macam-macam sebenarnya. Macam-macam buat, tapi semua yang halalan thayyibah lah. Kan, tapi sampai suatu tahap abang tengok apa yang abang buat ni, abang tak dapat satu pendapatan yang abang rasa puas. Masa abang jatuh dalam gerai makan tu, masa tu kaki masih sakit, tak boleh bekerja lagi. So ada satu buku yang kawan abah abang dia bagi pinjam bapak satu buku. Yes, bapa abang dia bagi pinjam satu buku. Dalam buku tu tajuk dia apa tahu? Tajuk dia adalah berkongsi untuk berkembang. Itulah buku pertama yang abang baca selepas abang dah habis sekolah. Abang dapat satu turning point lah. Sebenarnya nak berjaya ni kita kena berkongsi. Jadi dalam buku tu memang dia bagi satu tamparan pada abang lah. Sebenarnya apa pun perniagaan walaupun bermula kecil, tapi dengan niat kita berkongsi kebaikan, manfaat, berkongsi rezeki dengan orang, dia akan pergi besar. Jadi abang fikir apa? Abang kena cari produk. Jadi abang bermulalah, abang kata apa, career abang jual produk orang pada umur abang 21 tahun. Umur 21 abang dah start jual produk orang. First kali produk orang yang abang jual apa dia tahu? Talian telefon. Biasalah jual apa, postpaid, jual prepaid. Kita jual line kan. Masa tu lepas tu berubah jual telur ayam, supply telur kan? Pun abang telur jual. Ayam pun abang jual. Sampai tahap telur tu telur temelang pun. Yalah, telur risiko dia tinggi. Kita mana tahu kan. Jadi itu antara pengalaman abang lah. Tapi abang tak pernah keluar produk sendiri lah. Alhamdulillah lah, setakat hari ni abang tak pernah keluar produk sendiri. Cuma jadi hanya agent. Jual produk orang saja. Produk orang tu.
Biar orang tu yang pening bahagian pengurusan produk, biar orang tu yang fikir nak kualitikan produk. Daripada sudut marketing, abang ambil serba sedikit bahagian marketing yang abang tahu, abang belas. Alhamdulillah konsisten daripada umur abang 21 sampai sekarang umur abang 37. Tak pernah abang buat produk sendiri. Pernah. So maknanya konsisten abang jual produk orang saja, abang boleh jadi jutawan. Alhamdulillah. Nak sebut jutawan ni apa pun rezeki daripada Allah. Betul. Tapi dalam menjadi ejen produk orang ni, pernah capai pendapatan lebih daripada 100,000 setiap bulan. Pernah capai jualan yang lebih daripada setengah juta dalam tempoh 2 hari 3 hari. Sebab bila produk tu bagus, produk tu ada kualiti, dan abang faham konsep berkongsi rezeki, akhirnya abang boleh bina satu jualan yang besar, boleh capai kehidupan yang berubah 100%. Ada pegang satu kata-kata keramat. Apa dia bang? So kata-kata keramat tu adalah apa? Siapa kita dulu tidak penting. Apa juga kelemahan, apa juga kekurangan tu semua tak penting. Apa yang penting adalah siapa kita di masa akan datang. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, semuanya berpaksikan kepada keputusan dan tindakan kita hari ini. Bang, thank you bang. Yes. Okay. Apa pun selamat berjaya bang, saya ucapkan. Dan abang doakan saya juga berjaya, dan viewer Yes TV ni bang. Yes, okay. all the best untuk semua. Yakinlah yang anda satu hari nanti pasti akan berjaya. Okay bang. Ya, all the best untuk semua. Alright. Thank you. Okay guys, itulah tadi Tycoon Faiz, ataupun lebih dikenali sebagai Faiz Nordin. So itulah dia inspirasi kejayaan orang yang aku boleh cari. So next nanti aku akan cari lagi kisah-kisah kejayaan orang lain untuk dijadikan motivasi untuk kita semua. Okay. So jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe. Kita akan banyak lagi konten-konten menarik dekat Yes TV. Okay. Assalamualaikum.